A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis binti Zalmi. Saya Nuriana Nabilah binti Muhammad Zulkifli. Saya Aida Fatini binti Saleh. Pada pagi ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang analisis kajian jurnal yang bertajuk Implikasi COVID-19 terhadap ekonomi, peranan institusi zakat di Malaysia sebagai instrumen berkebajikan dalam ekonomi Islam. Ini kandungan artikel jurnal yang kami akan bentang pada hari ini. Yang pertama, saya akan memberitahu sedikit tentang kronologi virus COVID-19 yang menyerang ataupun yang tersebar di seluruh dunia. Pada tahun 2020 dan 2021, seluruh dunia telah menyaksikan satu fenomena pandemik yang besar yang telah mengakibatkan kerugian terhadap ekonomi negara seluruh dunia, termasuklah Malaysia sendiri. Pandemik ataupun fenomena ini dinamakan sebagai COVID-19 yang dikenali pada 31 Disember 2019. Penemuan ini terjadi sebab ada satu kejadian di Wuhan, China yang tidak diketahui dia punya punca dia. Tapi dalam beberapa kajian, sepertinya kajian Ros Aiza Momota, beliau mengatakan bahawa COVID-19 ni terjadi berpuncanya di sebuah pasar borong makanan laut yang bernama Huanan Seafood Wholesale Market di Wuhan, Hubei, China itu. Jadi pasar tersebut telah ditutup pada 1 Januari 2020 oleh Jabatan Kesihatan Tempatan pada ketika itu. Namun walaupun pasar itu telah ditutup, tapi jangkitan virus tu dia merebak, dia masih merebak lagi ke ribuan negara China dan termasuklah kita sekali. Jadinya menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang merupakan Menteri Kesihatan pada tahun 2020, beliau mengatakan beliau mengesahkan kes pertama yang dijumpai di Malaysia dengan membabitkan 3 warga Cina yang masuk ke Malaysia melalui Johor dari Singapura. Hal ini disebabkan satu kes itu dia telah merebak ke serata Malaysia, dia melepasi sepadan-sepadan wilayah-wilayah di Malaysia. Kemudian disebabkan oleh kes COVID-19 yang terjadi di Malaysia itu, pada 14 Ogos 2020, Malaysia telah mencatatkan penguncupan ekonomi yang paling ketara dalam sejarah ekonomi kita. Tapi masih belum boleh dianggap termasuk dalam kancah kemelesetan. Sebab apa? Kita dekat dalam kitaran ekonomi ni ada 4 fasa: pertumbuhan, melambung, merosot dan juga melesat. Jadi waktu itu Malaysia masih belum dianggap sebagai negara yang mengalami kemelesetan lah. Tapi pada suku keempat tahun 2020, Malaysia ekonomi Malaysia ni telah mengejut, telah menurun sebanyak 3.4%. Dan ini menandakan penguncupan yang paling besar daripada tahun-tahun sebelum ni yang pada suku ketiga Malaysia ni mencatatkan 2.6%. Okay, disebabkan penularan wabak COVID-19 ni, ketidakstabilan ekonomi negara ni dia terjejas, ekonomi negara kita terjejas. Jadi dia menyebabkan kerugian ekonomi lah, sama ada di makro ataupun mikro. Jadi disebabkan ini, kerajaan telah mengambil satu langkah ataupun ada beberapa langkah yang kerajaan telah ambil. Salah satunya ialah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi PKP ni disebabkan kerajaan telah melaksanakan PKP ni, beberapa bidang ekonomi telah terjejas, khususnya sektor industri kecil dan sederhana yang melibatkan golongan asnaf dan juga rakyat yang berpendapatan rendah lah. Jadi disebabkan pelaksanaan PKP ini, ia telah memberi kesan kepada golongan asnaf dan rakyat berpendapatan rendah yang layak menerima zakat. Jadinya waktu itu juga data pengangguran Malaysia telah mencatatkan sebanyak 3.9% kenaikan lah kadar pengangguran kita tu waktu sehingga Mac 2020. Oleh itu kajian jurnal kami ini dia menceritakan ataupun mengenal pasti implikasi dan kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia dan juga peranan yang dimainkan oleh institusi zakat untuk menangani masalah tersebut. Okay. Ini contohnya kes COVID-19 di Malaysia lah. Okay. Lepas tu saya ambil sedikit untuk zakat. Okey, sikit. Tapi ada sikit yang
yang daripada zakat ni. Ambil sikit. Ambil sikit je. Okey. Disebabkan wabak COVID-19 tu, banyak institusi zakat ni telah menumbuhkan satu tabung kecemasan COVID-19 untuk disalurkan kepada golongan-golongan yang terjejas. Contohnya tadi pesakit COVID-19, peniaga-peniaga kecil daripada industri IKS tadi tu. Lepas tu juga golongan-golongan asnaf. Jadi terdapat juga lah beberapa cadangan penambahbaikan yang dicadangkan oleh beberapa orang seperti Nina Sari. Beliau mencadangkan untuk institusi zakat ni meningkatkan penggunaan zakat digital untuk aktiviti pengutipan dan pengagihan zakat. Selain itu, Haider Said juga dia mengatakan bahawa institusi zakat ni perlu mengamalkan atau memasukkan konsep Qada Hasan. Qada Hasan tu adalah pinjaman atau meminjam tanpa faedah. Seperti yang kita tahu, bank-bank yang umum ni dia menggunakan pinjaman, faedah, riba dan sebagainya kan. Jadi Haider Said ni dia mengatakan untuk kita ni memasukkan Qada Hasan ni dalam institusi zakat untuk membantu golongan-golongan terutamanya pada peniaga dan IKS sektor. Seterusnya metode. Cuma kajian yang kami kaji dalam jurnal artikel ni, mereka ni penulis-penulis ni mengkaji dua benda, iaitu kesan COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia dengan bagaimana pengurusan zakat boleh membantu masa-masa COVID-19 ni. Saya nak tekankan dekat institusi zakat MAIN dan institusi zakat di bawah MAIN. Apa beza dia? MAIN tu bermaksud Majlis Agama Islam Negeri, yang mana kalau dekat Melaka ni dikenal sebagai MAI, iaitu Majlis Agama Islam Melaka. Dan institusi zakat di bawah MAIN ni maknanya agensi-agensi yang ada di bawah MAIN ni itu sendiri. Tak silap saya, kat Melaka ni ada 6 cawangan zakat. Contohnya dekat Alor Gajah dan Melaka Central. Ini adalah peta Malaysia yang mana siapa yang jadi agihan, siapa yang kutip dekat sebuah negeri itu. Ada 14 negeri. Seterusnya 3.0 hasil kajian dan perbincangan. Maknanya fokuskan kesan COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia. Iaitu yang pertama, beban kewangan. Mana apabila penularan COVID-19 telah melanda di Malaysia, kerajaan Malaysia ni telah membuat keputusan untuk melaksanakan pelaksanaan PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Dengan Perintah Kawalan PKP ni, dia ada kelemahan dengan kelebihan dia sendiri. Iaitu kalau kelemahan, kerajaan dapat mengurangkan kebolehjangkitan COVID-19 di seluruh Malaysia. Tetapi ada kelemahan dengan pelaksanaan PKP tu, yang mana seluruh negeri-negeri Malaysia ni turut tempias dengan sektor ekonomi perniagaan, yang mana menyebabkan pendapatan dan perbelanjaan Malaysia ni terjejas. Jadi mereka ni mereka dalam sektor perniagaan dan ekonomi tu terpaksa memberhentikan pekerja mereka, membekukan pengambilan baru ataupun menghadkan bilangan pekerja asal. Contohnya pekerja asal 50, tapi dia menghadkan jadi 20 sahaja yang bekerja dalam satu syarikat itu. Seterusnya ada juga yang diarahkan untuk bercuti tanpa gaji dan yang dipotong gaji asal sebanyak 20% hingga 50% daripada gaji asal. Maknanya mereka kekurangan sebab ada dah beban kewangan tu. Jadi nak kurangkan impak daripada beban kewangan tu, syarikat-syarikat ni mengambil inisiatif seperti yang saya bagi tahu tadi. Iaitu macam diarahkan bercuti tanpa gaji, menghadkan pengambilan pekerja baru. Seterusnya peningkatan kadar pengangguran. Seperti mana yang saya bagi tahu tadi, iaitu banyak-banyak syarikat yang menghadkan jumlah pekerja mereka dan potong gaji semua, dan disebabkan faktor-faktor itulah disebabkan kadar pengangguran di Malaysia ni meningkat. Sebab apabila PKP ni dilaksanakan, banyak institusi perniagaan
kerajaan untuk kurangkan COVID-19 di Malaysia ni, iaitu SOP, iaitu bermaksud Prosedur Operasi Standard, yang mana ada sesetengah syarikat masih beroperasi seperti biasa, tapi mereka ni dikehendaki untuk mengikuti SOP ni. Bukan sahaja pekerja, bukan sahaja syarikat, malah rakyat-rakyat Malaysia pun juga kena mematuhi SOP ni sendiri. Jadi walaupun mereka ni masih beroperasi seperti biasa, iaitu syarikat di Malaysia ni beroperasi seperti biasa, tetapi mereka ni mempunyai kekurangan pelanggan kerana disebabkan pergerakan kita, pergerakan rakyat-rakyat Malaysia. Maknanya seperti mana kita tahu, setiap isi rumah tu hanya seorang sahaja, iaitu ketua keluarga sahaja yang boleh keluar untuk membeli barang-barangan. Okey, seterusnya iaitu kemelesetan ekonomi melalui pengucupan keluaran dalam negara kasar, iaitu KDNK. KDNK ni apa? KDNK ni iaitu sesuatu indikator yang menunjukkan sesebuah negara tu sama ada negara tu berada dalam fasa ekonomi mana. Seperti mana Balkis bagi tahu, dalam kitaran ekonomi mempunyai 4 fasa, iaitu pertumbuhan, melambung, kemerosatan dan kemelesetan. Maknanya apabila apabila kerajaan melihat statistik KDNK ni, mereka boleh mengetahui bagaimana ekonomi Malaysia berada fasa mana. Okey. Lepas tu macam mana pengucupan KDNK ni boleh berlaku? Disebabkan kan saya bagi tahu tadi, disebabkan pelaksanaan PKP, SOP, banyak syarikat telah menutup kerana kegagalan atau banyak hutang untuk membayar, tapi tidak mampu untuk membayar hutang tu. Jadi ada beban kewangan di situ. Jadi mereka ni, kebanyakan syarikat-syarikat kat Malaysia ni banyak bankrupt. Jadi yang itulah salah satu faktor macam mana pengucupan KDNK ni turun. Dan yang kedua, kadar pertumbuhan ekonomi yang negatif, iaitu kemelesetan lah. Masa ni fasa ekonomi Malaysia meleset. Dan ketiga iaitu pendekatan kadar pengangguran, yang mana bila kadar pengangguran tak adalah pendapatan negara dan pembelanjaan negara tu masuk. Sebab kalau macam barang nak ekspor kat luar tapi tak ada barang nak keluar sebab tak ada wang. Tak ada wang nak buat operasi barang tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Fatimah binti Saleh. Saya akan menyambung perbincangan sahabat saya Liana dan juga Balkis. Jadi tajuk jurnal kami adalah implikasi COVID terhadap ekonomi negara, peranan zakat. Jadi sebagaimana kita sedia maklum, zakat ni diagihkan kepada golongan asnaf. Jadi mungkin sebahagian daripada kita tahu apakah itu golongan asnaf, dan mungkin ada sebahagian yang lupa. Jadi saya akan ingatkan balik, terdapat 8 golongan asnaf yang layak terima zakat sebagaimana yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, iaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat itu sendiri yang agihkan tu. Lepas tu mu'allaf, untuk memerdekakan hamba, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan juga yang terakhir untuk orang yang bermusafir. Jadi dalam konteks pandemik COVID-19 ni, zakat itu ditumpukkan kepada golongan pertama dan kedua, iaitu fakir dan miskin. Sebab bagaimana yang telah diterangkan oleh Liana sebentar tadi, sewaktu pandemik COVID-19 melanda negara kita, banyak sektor perniagaan ditutup, bankrupt. Jadinya yang miskin tu tak ada punca pendapatan, jadi semakin terbeban dengan kewangan. Jadinya dengan adanya zakat ni, pihak kerajaan mempertanggungjawabkan institusi zakat Main dan juga yang di bawah Main untuk melaksanakan kutipan dan agihan untuk disalurkan kepada golongan-golongan ini. Jadinya kutipan dan agihan tu dilaksanakan dengan menubuhkan satu dana kas yang dipanggil sebagai pembentukan dana kas pandemik. Jadinya pembentukan dana kas pandemik ni di setiap negeri, setiap Main tu lain dia punya dana. Contohnya dekat Kedah, Lembaga Zakat Kedah melaksanakan satu dana yang dipanggil sebagai Asnaf Care. Asnaf Care ni menyalurkan sebanyak 36 juta untuk dialihkan kepada 700,000 isi rumah. Okey. Seterusnya, kalau Pahang pula Majlis Agama dan Adat Rasa Melayu Pahang telah
melancarkan satu bantuan yang dinamakan bantuan perhatian zakat. Bantuan perhatian zakat ni dia memberikan zakat secara one off, macam bayaran sekali, sebanyak 200 hingga 300 kepada 5,000 orang yang layak menerima. Kalau Majlis Agama Islam Negeri Sembilan pula, peruntukan zakat tu dia bahagikan kepada banyak aspek, kepada orang miskin, fakir, dan juga untuk disalurkan kepada institusi kesihatan, iaitu sebanyak 47,760 untuk bantuan pakaian pelindung diri PPE yang frontliner pakai masa pandemik COVID-19 tu. Lepas tu sebanyak 76,580 juga disumbangkan untuk sumbangan makanan masak untuk frontliner dan juga petugas kesihatan. Jadinya daripada sebenarnya banyak lagi, setiap negeri tu ada tabung-tabung dia, cuma saya tak akan memperincikan semua. Tapi boleh dilihat dengan adanya tabung dana kas ni, nak cakapnya zakat, institusi zakat di Malaysia ni memainkan peranan penting. Dia cakna dengan setiap negeri tu macam mana keperluan negeri tu. Zakat tu diperlukan untuk aspek mana, macam tu. Lepas tu yang tabung dana kas tu, kalau dikira semua, jumlah dia adalah sebanyak 185.61 juta yang dia peruntukkan untuk membantu golongan asnaf yang terjejas. Jadi 185.61 juta ni, jumlah ni akan dimanfaatkan kepada isi rumah, individu yang terjejas dan juga institusi kesihatan lah, sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi, untuk PPE dan juga bantuan makanan. Ini ada syaratan akhbar yang menunjukkan kutipan zakat semakin meningkat. Kenapa semakin meningkat? Sebab masa tu, semasa dilanda wabak tu, institusi zakat dia macam memainkan peranan penting dan membuatkan banyak iklan untuk memberi kesedaran kepada orang awam lagi tentang pentingnya membayar zakat ni untuk bantu saudara-saudara kita yang tengah susah. Jadi, jelaslah bahawa daripada peningkatan kutipan zakat yang disalurkan oleh institusi zakat di Malaysia ni menggambarkan bahawa institusi zakat di Malaysia ni berperanan dalam menangani isu semasa, terutamanya isu yang timbul disebabkan oleh wabak COVID-19. Dengan adanya zakat ni, golongan-golongan asnaf yang terjejas, yang keuangan mereka meleset tu dapat dibantu, jadinya dapat menampung beban kewangan kerajaan dalam usaha mengatasi masalah ekonomi yang terhasil daripada pandemik ini. Oleh itu, institusi zakat, kira-kira lah MAIN ke, di bawah MAIN ke, adalah sangat komited melalui tindakannya yang sentiasa bersifat syakna dalam usaha mengurangkan permasalahan ekonomi yang selaras dengan aspek penjagaan harta dalam maqasid syariah, serta membantu meningkatkan kesihatan awam melalui penyaluran dana dan kelengkapan perubatan kepada institusi negara agar pemeliharaan nyawa dapat dijaga dan dicapai. Kesimpulannya, penularan wabak COVID-19 kepada Malaysia ni memang memberi kesan dan akibat yang menyeluruhlah kepada ekonomi kita, sebagaimana yang telah diterangkan oleh penyandang saya tadi, khususnya kepada individu seperti asnaf yang memang jelas-jelas tergolong dalam golongan yang kurang berkemampuan semenjak sebelum bermulanya wabak lagi. Jadinya, oleh itu, pengurusan hal ehwal Islam negeri dan kewujudan institusi zakat di bawah MAIN ini menunjukkan bahawa zakat yang dikendalikan oleh institusi zakat di Malaysia adalah instrumen kebajikan ekonomi Islam yang mempunyai keupayaan yang berpotensi untuk membantu secara bersama dalam menguruskan masalah yang timbul dalam ekonomi negara, terutamanya sewaktu pandemik. Kesannya, banyak orang-orang asnaf pada ketika itu yang terjejas dapat dibantu dan dipertingkatkan keuangan keluarga mereka melalui bantuan dan inisiatif yang disediakan oleh institusi-institusi zakat untuk meningkatkan ekonomi mereka dalam menangani pandemik COVID-19. Seterusnya, saya kita orang susun dekat dalam words dulu, lepas tu kita orang print screen. Itulah kita orang jadi tulisan lainnya. Font apa ni? font sama, cuma sebab kita orang print screen, sebab kami print screen, jadinya gambar yang kami letak tu ada yang kami besarkan sikit, ada yang kecil. Sebab kalau tarik dekat Cuba tengok paling kesimpulan awak tadi. Ini guna font apa? ini font lain lah dengan rujukan tu semua yang guna font sama. Ini font apa ni? Kesimpulan ni? Extended. Kesimpulan ni font apa ni? Yang ni font yang dalam Canva tu. Ha.
ke lawak tu Pada awal akhir kau dia gunakan aerial lah ni. Dia tak boleh separuh kartun, separuh aerial, separuh phone suka hati lah. Boleh. Okey, baik. Ada tak kesalahan jenis jawab benar pasti? Banyak besok kakak. Buku ada berapa? 2. Kalau saya mau tanya kan di mana Taha ni 2020 ni? Ada. Kak Taha 2020. Okey, bagus. Tunjuk pula ini. Ashraf Ibrahim 23.